Baik, karangan pada hari ini saya akan membincangkan ataupun saya akan memeriksa karangan Jonathan Siew. Okey, Jonathan, kalau sudah bersedia, mari kita lihat karangannya. Pada era globalisasi ini, murid-murid kita semakin lalai dan kurang mengambil berat tentang kepentingan acara merentas desa. Buktinya, simptom obesiti di negara kita saban hari semakin, kalau saban hari, kalau sepatutnya ialah saban hari semakin meningkat. Sepatutnya ialah saban hari semakin meningkat ataupun kita ubah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tak payah saban hari lagi. Kita potong perkataan ni ya. Semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masalah ini masalah kesihatan seperti obesiti juga menjadi pembunuh utama rakyat di Malaysia. Kaji selidik Kesihatan Mobility Nasional NHSM 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa sebanyak 11.8% kanak-kanak bawah 18 tahun sepatutnya menghidap obesiti ya. Perkara ini sepatutnya ini bukan kanak-kanak, sepatutnya ialah anak-anak. Okey, kita tukar kepada anak-anak. Anak-anak bawah 18 tahun menghidap obesiti. Perkara ini akan melahirkan generasi yang tidak sihat, kurang aktif, tidak produktif dan sukar untuk menyumbangkan tenaga kepada negara. Murid-murid kini lebih memilih jalan pintas seperti mengambil pil dan vitamin yang dijual oleh para penjual produk apa tu? Nyatakan. Produk apa? Para penjual produk kesihatan. Okey, produk kesihatan berbanding dengan berbanding dengan menjalankan aktiviti fizikal. Walhal perkara tersebut hanya akan meningkatkan risiko dapat penyakit. Semua masalah ini bertitik tolak daripada kurangnya kesedaran masyarakat kita tentang peri pentingnya acara merentas desa. Dalam menuju era Malaysia baru, sudah tiba masanya murid-murid sekolah mengubah cara hidup mereka dan mengambil tahu kepentingan acara merentas desa kepada kesihatan fizikal dan mental kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya, apakah faedah acara merentas desa? Oleh itu, hal ini akan menjadi fokus dominan diskusi saya dalam huraian seterusnya. Bagi pendahuluan ini, saya rasa pendahuluan yang mengaitkan obesiti dengan acara merentas desa sesuai, tetapi teknik yang digunakan oleh Jonathan kurang sesuai. Okey, bukan kerana terlalu teruk teknik ini. Teknik ini betul, tapi dari segi penggunaan mobility ataupun obesity itu kurang sesuai kerana kita hanya merentas desa sekali sahaja setahun. Nampak tak? Murid-murid hanya merentas desa sekali saja setahun. Maka adakah kalau dia merentas desa sekali setahun sudah cukup untuk mengurangkan masalah obesity? Semestinya tidak. Oleh sebab itu, jika nak kaitkan, kita boleh kaitkan dengan orang kata kadar remaja yang suka bersenam ataupun yang terlibat dalam aktiviti sukan. Okey, mari kita lihat idea pertama. So, idea kalau kita lihat di sini kan, pendahuluannya terlalu panjang tetapi idenya pendek. Ini tak seimbang. Apabila tak seimbang, kita rasa kematangan dari segi pengolahan itu akan terjejas nanti. Sebagai cetusan minda saya yang pertama, acara merentas desa dapat menyihatkan tubuh badan. Apabila murid-murid menyertai acara merentas desa, murid-murid, nampak? Di sini pun ada murid-murid, di sini pun ada murid-murid, di sini pun ada murid-murid. Maka salah satunya boleh dipotong. Apabila menyertai acara merentas desa, murid-murid akan berpeluh dan perkara ini secara tidak langsung dapat menyingkirkan garam mineral yang tidak diperlukan oleh badan. Memang itu badan kita, maka tak perlu ada badan kita lagi. Sebagai contohnya, apabila murid-murid menyertai acara merentas desa, kadar lemak yang terkumpul di dalam badan manusia boleh dikurangkan. Tak payah manusia, di dalam badan cukup. Okey, sebab murid-murid sudah manusia. Bukan boleh dikurangkan, tetapi dapat dikurangkan. Sesuai. Boleh untuk kebenaran, dapat untuk kemampuan.
Kesannya, pelbagai penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi dapat dihindarkan secara total. Intihannya, murid-murid harus menyertai acara merentas desa supaya badan mereka sihat dan otak kita cerdas. Bak kata peribahasa Melayu, badan cergas, otak cerdas. Di samping itu, isi yang tidak boleh dikesampingkan ialah penyertaan acara merentas desa dapat mewujudkan persaingan yang sihat antara murid. Apabila murid-murid menyertai acara merentas desa, murid-murid, nampak ini pun silap. Apabila menyertai acara merentas desa, ini potong ya, murid-murid hanya mempunyai satu objektif iaitu berlari sehingga sampai kalau sampai kita kata D, berlari sehingga sampai sehingga di garisan penamat. Berlari sehingga garisan penamat. Kerana sehingga sudah kata sendi nama ya, berlari sehingga garisan penamat. Tak payah sampai, tak payah ke. Sehingga ialah kata sendi nama, sampai ialah kata sendi nama, ke ialah kata sendi nama. Mana boleh 3 kata sendi nama kita tulis begini? Tak boleh salah satu saja. Berlari ke garisan penamat, berlari sampai garisan penamat, berlari sehingga garisan penamat. Okay? So kita pilih satu sahaja. Alright, kita pilih satu saja. Saya pilih yang sampailah. Misalnya, semasa murid-murid melihat murid lain telah melepasi mereka sebanyak 1 meter, mereka juga akan memotivasikan diri untuk menghabiskan acara tersebut. Okey. Sebagai kesannya, murid-murid dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan atlet-atlet sekolah yang aktif. Izharlah. Okey, sebagai menggulung huraian yang diperkatakan di atas. Saya tak tahu kenapa pelajar suka menggunakan izharlah. Padahal izharlah ini biasanya kita gunakan pada zaman kuno, zaman tradisional. Tapi pelajar-pelajar masih lagi terpengaruh oleh teknik-teknik yang kurang tepat seperti penggunaan izharlah. Okey, pernahkah awak gunakan izharlah dalam perbualan kehidupan? Okey, di sini sudah ada kata sendi nama. Sini kenapa boleh ada penanda wacana? Sila pilih satu sahaja. Sebagai menggulung huraian diperkatakan di atas. Kita tak menggulungkan huraian, kita menggulungkan idea. Okey, kita menggulung idea, maka itulah penegasan. Sebagai menggulung idea yang diperkatakan di atas, murid-murid harus menyertai acara merentas desa kerana persaingan yang sihat dapat memanfaatkan murid. Tidak cukup dengan itu, menelusuri isian terakhir. Tak boleh. Pilih salah satu. Jangan tamak dalam penulisan penanda wacanan. Okey, saya rasa kita pilih salah satu sahaja. Yang pertama, kenapa? Sebab ada 2 koma macam ni kan? Nampak macam awak tamak sangat dengan penanda wacana. Tidak cukup dengan itu, penyertaan acara merentas desa dapat membentuk permufakatan antara guru dengan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana murid-murid dan guru akan berkumpul bersama-sama terutamanya pada hari persekolahan. Memandangkan guru-guru dan murid-murid memusatkan jiwa dan minda dalam pelajaran untuk menggenggam kejayaan dalam akademik. Bukti yang boleh diketengahkan ialah guru-guru dan murid-murid akan berborak, berbual-bual, berkongsi pandangan atau pendapat sepanjang mereka bersama-sama. Okey, apabila sekolah mengadakan acara merentas desa, murid-murid dan guru akan memanifestasikan elemen kesepakatan kerana mereka akan bersatu ibarat kata peribahasa Melayu, seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Tuntasnya, acara merentas desa dapat membentuk kerjasama antara guru dengan murid. Sebagai penghias akhir bicara, okay, bagi segala yang dibincangkan di atas. Bagi yang dibincangkan di atas. Alright, jelaslah, tak payah ada jelaslah bahawa. Okay, sebab kita sudah ada penanda di atas. Maka kenapa kita nak jelaslah bahawa lagi? Maka kita boleh kita elakkan. Okay, sebagai penghias bicara akhir bagi segala perkara dibincangkan di atas, saya ingin menegaskan bahawa terdapat banyak kepentingan ataupun tak payah terdapat banyak kepentingan acara merentas desa dalam kalangan murid-murid dan sekolah yang perlu kita macam mana? Yang perlu kita terima. Okey, kita kena terimalah banyak perkara ni, banyak kebaikannya. Semua pihak mestilah bahu-membahu melangkah seiring ke hadapan bagi memastikan acara merentas desa diadakan secara istiqamah. Istiqamah ini tak sesuai untuk aktiviti sukan ya. Awak harus rujuk maksudnya.
Okey, secara apa ni? Secara orang kata bersepadu baru betul. Murid-murid haruslah melibatkan diri dalam setiap acara merentas desa secara aktif agar dapat melahirkan insan yang efektif. Kita tak boleh guna insan yang efektif kerana insan yang berkesan. Macam mana nak manusia yang berkesan? Insan yang produktif baru betul. Okey, tukar kepada insan yang produktif. Bermakna insan itu mampu membentuk banyak produk dan sebagainya. Ataupun insan itu orang kata insan itu mempunyai kualiti dan juga dapat melahirkan sesuatu, ya. Pihak sekolah juga hendaklah menjadikan acara merentas desa sebagai acara tahunan sekolah supaya semangat warga sekolah menyertai acara serentas desa semakin diperkukuh. Semangat tak boleh diperkukuh, semangat sepatutnya dipertingkatkan. Dipertingkatkan. Apabila semua pihak menggembleng tenaga dan memerah keringat untuk memastikan acara merentas desa berlangsung dengan berterusan. Bukan berlangsung dengan berterusan. Berterusan bermakna sepanjang tahun tau. Tak boleh. Berlangsung dengan lancarnya. Okey, berlangsung dengan lancarnya. Barulah tepat. Okey, berlangsung dengan lancarnya. Nescaya Malaysia akan melahirkan generasi muda yang berminda kelas pertama dan pemimpin negara dapat menuju, ni kesilapan ya, dan pemimpin negara dapat menuju ataupun dapat meniti landasan yang baik, okey, ataupun landasan yang tepat kata orang, landasan yang tepat. Okey, ini yang karangan kamu. Kalau boleh cikgu akan terangkan dari segi pemarkahannya. Secara impression kamu hanya dapat 22 per 30 markah. Kenapakah begitu? Pertama, dari segi tema, masih orang kata menepati tema. Yang dari segi idea, huraian kurang, masih orang kata huraian jelas, okey, jelas tetapi kurang matang. Kurang matang kerana tidak banyak bukti ataupun fakta dimasukkannya untuk menyokong idea tersebut. Mungkin kamu tidak cari dalam internet ataupun tidak cari akhbar-akhbar dan sebagainya. Mungkin daripada punca kurang membaca atau kurang menyelidik. Okey, kurang matang. Kurang matang, huraian jelas tetapi kurang matang dari segi penyampaian. Lepas itu dari segi bahasa memang gramatis, okey, dan lancar, bagus, tak banyak kesilapan yang besar, okey, tetapi ada kesilapan kosa kata dan penanda wacana, okey. Pengolahan menarik, okey, masih menarik dan wacana masih lengkap kerana ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, tetapi pemerengganan yang tidak seimbang. Okey, so teruskan berusaha untuk mendapat karangan yang dapat menulis karangan yang cemerlang. Cikgu berharap agar kamu akan terus sukses dalam kehidupan dan terus berusaha dalam penulisan.